Cabaran ekonomi semasa meskipun disifatkan masih terkawal, namun ia harus diberikan tumpuan khusus. Ini kerana pengurusan pemulihan ekonomi yang ada kalanya umpama ubat pahit yang harus ditelan ini kadang-kadang mencetuskan rasa kurang senang. Jika rasa ini diperbesarkan dengan niat lain, ia boleh mencetuskan ketidaktentuan sosial. Bagaimana untuk memahami pengurusan ekonomi dalam era pemulihan dan rombakan ini serta kaitan dalam konteks sosial? Kita bersama Profesor Madya Dr. Yusof Sari, Penganalisis Ekonomi. Assalamualaikum Doktor, salam Ramadan. Waalaikumsalam. Salam Ramadan, Haris. Doktor, bercakap soal pemulihan ekonomi, apakah beberapa faktor utama yang menyumbang kepada pergolakan sosial semasa sama ketidaktentuan ekonomi dan juga bagaimana faktor ini berbeza-beza merentas negara wilayah yang berbeza ini? Pandangan Doktor. Baik, Haris. Memang tidak dinafikan isu ataupun indikator yang berkaitan dengan kedudukan ekonomi dan juga pergolakan sosial itu berkait rapat antara satu sama lain. Seolah-olah macam irama dan lagu berpisah tiada. Ini berdasarkan pada kajian dan juga pengamatan, pengalaman daripada negara-negara lain. Dari satu sudut, Haris, kedudukan ekonomi itu mempengaruhi pergolakan sosial itu dengan kaedah dengan melalui apabila wujudnya jurang ekonomi, terutamanya bagi sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian etnik seperti Malaysia, apabila kedudukan ekonomi yang tidak seimbang antara segmen masyarakat ini akan menjadi bunga-bunga mencetus kepada kedudukan sosial yang terancam. Ya. Jangan lupa, dari segi perspektif Malaysia pula, pengalaman kita pada 1969 dulu membuktikan keadaan itu memang berlaku, ya, disebabkan oleh kedudukan ekonomi. Pengalaman negara-negara lain juga seperti yang kita tengok di Greece pada 2010 dulu, di Chile pada 2019 dan di beberapa negara lain lah yang menunjukkan memang kedudukan ekonomi itu mempengaruhi pergolakan sosial itu. Asasnya mudah, seperti yang Haris beritahu sedikit tadi. Apabila kedudukan ekonomi itu tidak diambil peduli sangat ataupun kedudukan ekonomi tidak diuruskan dengan cara baik, terutamanya kalau kita lihat di kedudukan ekonomi yang mana sebahagian besar segmen itu adalah mereka yang majoriti, tetapi mungkin dari segi ekonomi mereka menjadi minoriti. Kedudukan ini yang ditambah dengan isu-isu lain akan boleh menjadi menyumbang kepada pergolakan sosial. Ini bukan saja dari segi kita bicara ni, harusnya bukan saja daripada perspektif tidak melibatkan sentimen. Ini melibatkan kajian di negara-negara lain juga melibatkan pengalaman dan juga pengamatan di negara-negara lain. Jadi penting untuk ada pandangan saya, Haris, ya. Dan ketika ini, kalau kita nak mengurangkan risiko kepada pergolakan sosial tersebut, kedudukan ekonomi perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan pada ketika ini. Dan kalau kita imbau juga corak PRU yang lepas, sebahagian besarnya meletakkan faktor ekonomi itu menjadi salah satu punca kepada corak undi tersebut yang diberikan oleh orang awam. Jadi ini bermaksud bahawa orang awam, orang Malaysia meletakkan satu sasaran ataupun meletakkan harapan yang besar dalam kerajaan pada hari ini untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, Haris. Ya. Doktor, bagaimana kerajaan boleh menangani ketidakseimbangan ekonomi secara berkesan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih saksama? Dan mungkin apakah peranan yang dimainkan oleh dasar sosial dalam proses ini, Doktor? Yang pertama, yang saya lihat, kita ambil satu contoh yang mudah, ya, hari sekarang ini, perspektif yang mudah. Isu gaji. Kita dah tahu sebelum ini lagi, isu gaji ini adalah isu yang menghambat dan juga menjadi tekanan kepada sebahagian besar rakyat Malaysia. Kalau kita lihat hari sebelum pasca pandemik, sebelum pandemik, masa pra-pandemik 2019,
data menunjukkan bahawa 39% rakyat Malaysia bekerja gajinya bawah 2,000 hari. Kalau kita ambil kira bracket 3,000 ke bawah, angkanya boleh mencapai 60%. Jadi memang ramai disebabkan oleh gaji yang rendah ini menyumbang kepada masalah tekanan kos harga hidup, kerana pergerakan harga itu tidak dapat diimbangi oleh pergerakan dalam upah dan gaji. Jadi isu gaji ini perlu diberi perhatian. Saya tidak nampak usaha ataupun arah tuju yang jelas bagaimana pentadbiran ataupun pengurusan ekonomi pada ketika ini untuk menyantuni keperluan ekonomi ini. Contoh kalau saya boleh ambil baru-baru ni, QPAC ada memberi cadangan hari untuk meningkatkan minta kerajaan pertimbangkan untuk meningkatkan gaji bagi tangan awam pada terutamanya bagi mereka yang di kategori lebih rendah. Bagi saya permintaan ini ada merit. Kerana kalau tengok pergerakan ekonomi Malaysia ini, kalau pihak kerajaan meningkatkan gaji, pihak swasta akan ikut. Jadi situasi di Malaysia begitu. Jadi kalau kerajaan tidak menjadi perintis, jadi pihak swasta tidak akan bergerak ke depan. Payah untuk mereka bergerak. Jadi saya nampak, saya memahami juga dalam satu sudut bahawa tekanan fiskal kerajaan ketika ini perlu diambil perhatian. Tapi dalam masa yang sama, Haris, saya nampak peluang ada juga di pihak kerajaan untuk meningkatkan hasil. Kalau kita bercerita tentang contohnya ketirisan ini dia bersifat luas. Bukan saja ketirisan disebabkan oleh korupsi. Ketirisan yang disebabkan oleh ekonomi underground ini, ekonomi shadow ni, kita panggil pun besar, Haris. Setiap RM10 anggaran yang kami tengok kajian kami, setiap RM10 daripada KDNK kita, RM3 yang diganakan daripada ekonomi underground ni, Haris. Ini RM3 yang tidak kita capture, tidak kita capture dalam persusuan dan juga angka statistik kita. Jadi kalau kita ambil GDP atau KDNK 2021 sekitar 1.5 trilion tu, kalau kita kira dengan sifir yang mudah, bagi saya kalau kerajaan ada usaha untuk kumpul cukai daripada ekonomi underground ni, kerajaan boleh tambah lebih dari 100 bilion daripada ekonomi underground ni, Haris. Jadi kita kena bagi saya aspek gaji ni boleh dilaksanakan dan kita tak perlu tunggulah, kerana apabila ada kenaikan gaji, usaha kerajaan untuk pergi ke arah tersebut, ini pun sekurang-kurangnya, Haris, akan mengurangkan tekanan dan akan memberi kelegaan sikit kepada rakyat di luar sana. Doktor, berbaki lebih kurang dalam 2 minit ini, mungkin apakah beberapa kemungkinan dari segi akibat jangka panjang daripada pergolakan sosial, baik untuk ekonomi dan untuk kestabilan sosial dan politik yang lebih luas? Pandangan doktor melihat kepada perkara ini. Jika kita tidak, pada pandangan saya, kita tidak boleh lagi terikat dengan yang saya panggil paradoks sosial ni. Paradoks sosial itu bermaksud bahawa pertumbuhan kita, pergerakan kita tidak boleh bergerak jauh disebabkan oleh sentiasa bermain dengan sentimen paradoks sosial ni. Pada pandangan saya, untuk ke depan, Haris, penting untuk kita memastikan keseimbangan antara ekonomi antara segmen masyarakat itu perlu dititik beratkan. Kerana kita dalam konteks Malaysia dan konteks sosioekonomi Malaysia, kita berbeza dengan negara lain. Jadi dalam keadaan kepelbagaian etnik kita termasuk Sabah dan Sarawak lagi, penting untuk kita pastikan pertumbuhan pembangunan ekonomi itu diagihkan dan dirasai secara adil bagi setiap segmen masyarakat. Kerana ini akan menentukan kestabilan sosial kita. Apabila stabilnya sosial kita, maka stabillah kedudukan ekonomi kita dalam jangka masa panjang. Jadi saya mengharapkan dari perspektif ekonomi penting untuk dititik beratkan kestabilan sosial itu. Tapi dalam keadaan sekarang ini, untuk memastikan kestabilan sosial tersebut, Haris, kita perlu memastikan kestabilan ekonomi itu terlebih dahulu. Memastikan tidak ada kumpulan yang dipinggirkan, kumpulan yang tidak
mendapat keadilan pembangunan yang sama. Jadi konsep keterangkuman ataupun inklusiviti itu perlu merentas dekat segala peringkat masyarakat dan juga negeri dan lokaliti. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Sari, penganalisis ekonomi, berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada ketidaktentuan sosial dan juga bagaimana dasar yang boleh dilakukan dan memastikan proses pemulihan ekonomi dan juga rombakan ini dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih.